Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan Al-Imam Tirmizi dalam sunan dan jami' mereka, melalui jalur sanad daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la hasada illa fi ithnatain, rajulin ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulin ataahu Allahu al-hikmah fahuwa yakhdi bihi wa yu'allimuha. Hadithun sahih muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, satu hari Nabi pernah bersabda, Nabi kata, rajulin ataahu Allah, tidak digalakkan adanya perasaan iri hati melainkan dua perkara ini. La hasada illa fitnatain. Allah tak bagi kita ni dengki, hasad, iri hati, melainkan dua benda ni saja Allah bagi izin. Yang pertama, rajulin atahu Allahu malan, iaitu seorang, disebut dalam matan hadis ini rajulin, lelaki, tapi maksudnya umum kepada semua, sama ada lelaki ataupun perempuan. Rajulin atahu Allahu malan, iaitu keadaan orang yang dikurniakan Allah harta benda kepada mereka. Harta dia banyak, Allah bagi kat dia harta. Dia boleh pergi mana apa yang dia suka, dia boleh makan apa yang dia nak, dia boleh pakai beli apa yang dia mahu, kerana duit, kemampuan, harta dia ada, Allah bagi kepada dia. Malan fasallatahu ala halakitihi fil haq, serta menjadikan, menguasai dirinya, menghabiskan harta itu pada perkara-perkara yang baik sahaja. Maknanya Nabi kata, nak dengki boleh, tapi kepada orang yang duit ada, Allah bagi kat dia harta, dia gunakan harta itu untuk Islam. Dia gunakan harta itu untuk kemenangan Islam, untuk akhirat, untuk soal kebenaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia melaburkan duit dan hartanya itu ke arah al-haq. Yang ni Nabi kata tak apa. Tak apa yang ni. Yang kedua, wa rajulin ataahu Allahul hikmah, iaitu keadaan orang yang dikurniakan Allah ilmu, pengetahuan agama. Tuan-tuan, ada orang Allah bagi keadaan ilmu, tapi tak bagi kepada dia hikmah. Ini dua benda yang berbeza. Ya, ada orang ilmu tinggi, tapi hikmah tu tak ada, kebijaksanaan itu tidak ada. Jadi kedua-dua perkara ini perlu digabungkan. Allah Subhanahu Wa Taala ada di antara kita ini, Allah bagi kepada mereka nikmat ilmu. Ya, dalam ayat awal tadi saya sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, Allah akan angkatkan beberapa darjat di dunia ini. Nah, dia tak perlu nak angkat dia sendiri, tak perlu. Orang tahu dah dia ada ilmu, orang hormat dia. Tuan-tuan sekalian, Nabi dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Tirmizi ini, Nabi kata kita kena rasa iri hati kat kawan-kawan kita ni, yang depa ni Allah bagi ilmu dekat depa boleh beramal. Ya, mereka boleh beramal.
wa yu'allimuha, dan mengajar kepada orang lain. Oh, hak ni mahal. Dia ada 3 kategori tang ni. Pertama, ada ilmu. Yang kedua, tuan-tuan, ada ilmu tapi tak beramal. Hak ni pun masalah juga. Ilmu banyak tapi amalan dia kurang. Yang ketiga, ada ilmu dan dia beramal tapi dia tidak menyampaikan legasi sunnah itu, legasi kebenaran itu kepada kawan-kawan dia, kepada masyarakat dia, kepada qaryah dan sebagainya. Ni yang penting. Sebab tu kalau kita belajar ilmu sirah, apabila turun wahyu wa anzir ashiratakal aqrabin, apabila turun wahyu itu cukup memberi bukti bahawa Islam itu agama dakwah. Islam itu agama untuk kita sebarkan, wa yu'allimuha, untuk kita sampaikan. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Apa pengajar ringkas daripada hadis ni? Yang pertama, tuan-tuan, Islam nak ajak kat kita, benda iri hati pun, benda tu sebenarnya tak baik, tapi kalau benda yang baik seumpama 2 perkara ini, maka Islam anjurkan kepada kita. Pertama. Yang kedua, apa pengajar ringkas daripada hadis ini, tuan-tuan? Iaitu kita perlu bermanfaat kepada orang. Ya, bermanfaat kepada orang. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang memberi manfaat kepada orang lain, bukan memberi beban kepada orang lain. Bila demai, Allah, mai dah budak ni, kita tak mau jadi lagu tu. Ya, kita tak mau. Kita nak kehadiran kita di dalam satu tempat, dalam satu suasana, biar orang dapat manfaat daripada kita. Hak ni yang Islam ajak kepada kita. Kerana apa? Kerana dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalik min ujurihim. Kata Nabi SAW, sesiapa yang mengajak ke arah kebenaran, siapa yang ajak benda baik, ya, walaupun benda tu kecil ya, lakana lahu minal ajri mithlu ujur. Allah akan bagi kepada dia pahala seumpama seperti orang yang buat tadi ni. Ya, dia ajak orang, kawan tu buat, dia dapat pahala. La yanqusu dhalik, tak berkurang walaupun sedikit. Sebab tu pelaburan yang paling bernilai iaitu pelaburan ilmu. Ya, pelaburan ilmu, pelaburan sedekah dan sebagainya, kerana ini akan memberi kesan kepada urusan akhirat kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan mukadimah ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita pada pagi ini. Ar-Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarak Furi. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita sudah bincang tentang bagaimana wahyu yang kedua setelah mana turunkan kepada Nabi SAW, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Itu cerita tentang apa? Wahai orang yang muslimun, bangun, beri peringatan kepada insan, kepada orang yang sedang dalam kelalaian, kesesatan dan sebagainya. Dalam arti kata yang lain, wahai Muhammad, Islam yang kamu anuti itu jangan nikmat seorang-seorang saja. Bangun, dakwahkan kepada orang. Baiki benda-benda yang salah, apa yang ada pada masyarakat dan umat kamu. Ini Islam adalah agama dakwah. Islam bukan agama untuk kita saja. Islam ini memikirkan ummah, bukan fikir kita saja. Sebab tu Al-Qaradawi hafizahullah, ini sedikit maklumat tentang biografi Qaradawi. Apabila kita membaca, ini seorang ulama al-ummah, dan bahkan ulama-ulama lain pun begitu. Dia mengatakan bahawa dulu aku belajar dahulu, aku hanya memikirkan diri aku saja. Ya, waktu aku kerja dulu, waktu aku belajar dulu dan aku kerja sikit-sikit, aku hanya fikir diriku ya. Nak makan, boleh beli baju, boleh beli kereta elok, rumah elok, fikir diri ya. Tapi apabila aku terlibat dengan gerakan Islam di Mesir satu ketika dahulu, ucapan aku, idea aku, semangat aku, masa aku itu hanyalah untuk ummah, kata Qaradawi.
Ini disebut dalam manhaj ad-da'wi li Akram Kassam. Ini soal anak murid dia. Ini dan juga ulama-ulama Rabbani kita. Ya, memikirkan ummah Islam itu untuk masyarakat keseluruhannya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dakwah bukan membesarkan diri. Ingat. Kalau pendakwah itu dia mengangkat diri, sikit-sikit saya, sikit-sikit saya, sikit-sikit aku, sikit-sikit angkat kehebatan diri. Ingat. Islam bukan agenda begitu. Islam wa rabbaka fakabbir. Sampaikan Islam dan besarkan Allah. Jangan besarkan selain daripada Allah. Ya, jangan duk puji diri kita, jangan duk angkat diri kita. Karena apa semua itu? Karena nakkan orang sanjung kita. Buat apa? Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, surah Mudaththir ini cukup untuk memberi kesan kepada para duat, kepada umat Islam untuk kembali kepada track kefahaman bahawa Islam ini agama yang mentauhidkan Allah dan agama dakwah dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian. Baik. Kita tengok muka surat 103, pembahagian wahyu. Sebelum saya menjelaskan secara jelas tentang kehidupan Nabi SAW pada masa kerasulan dan kenabian, saya berfikir kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang pembahagian wahyu yang merupakan sumber ajaran Islam dan landasan dakwah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang tahap-tahap wahyu. Jadi pada pagi subuh ni tuan-tuan, kita nak bincang. Rupanya Al-Quran yang diturunkan ila qalbin Nabi SAW itu sebanyak 30 juzuk yang kita baca tiap hari itu tuan-tuan, dia bukannya turun dalam satu kaedah saja, dalam satu metod saja. Rupanya macam-macam cara tu ada. Para ulama mengatakan bahawa hampir 8 jenis metodologi, cara Allah SWT mewahyukan Al-Quran itu kepada Nabi SAW. Itu cerita dia. Jom kita tengok satu-satu tuan-tuan. Cara yang pertama, iaitu ru'yatus salihah. Ini dalam bahasa Arabnya, iaitu mimpi yang benar, mimpi yang baik, yang merupakan permulaan menjelang turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Mimpi yang baik. Kalau tak salah saya sudah bincang di Masjid Umudiah Magung. Satu ketika tu, kalau siapa mengikuti perbahasan itu, saya sebut tentang mimpi orang soleh ini tidak boleh menjadi sandaran nas, sandaran dalil, sandaran hujah. Jangan. Ini dalam disiplin ilmu. Kata Ustaz, dia tahajud tak pernah tinggal Ustaz. Tak, dia bukan kira tahajud tak tahajud. Dia kira ini disiplin qawaidul istidlal. Bagaimana cara kaedah untuk kita bersandarkan perkara itu. Tetapi mimpi orang saleh ini boleh menjadi nasihat, tak apa. Tak apa dia orang saleh, dia bagi nasihat kita. Boleh dengar, tak apa. Tapi kalau nak jadikan satu asas kepada kewujudan dalil yang baru, Islam tak bagi. Kerana apa? Kalau tuan-tuan dalam kampung kita ni ada 5 orang tahajud tak pernah tinggal, 5 orang puasa sunat jaga suruh, 5 orang ni bercanggah di antara satu sama lain, kita nak pakai hak mana satu? Tu dia tuan-tuan. Sebab tu Islam daripada awal lagi sekat dah benda ni. Cukup kita masadirul ahkam, sandaran hukum kita ini bersandarkan 5 perkara ini yang mu'tabar, yang ijma', Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. 4, minta maaf. Dan dalil-dalil lain, Musalihul Mursalah, Amr al-Madinah dan sebagainya, itu dalil yang tidak disepakati dalam ilmu usulul fiqh. Ini disebut dalam Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan dalam usulul fiqh. Baik, tak apa. Kita bukan nak bincang itu. Kita nak sebut bahawa caranya ialah mimpi yang benar. Ini cara Allah SWT wahyukan kepada Nabi. Yang kedua, dilontarkan oleh malaikat ke dalam hati, dalam jiwa Nabi SAW, tanpa baginda melihat malaikat itu. Ini seperti sabda Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullah wa ajmilu fi at-talab wa la yahmilanna ahadakum tibta ar-rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatin fa inna Allah la yunalu ma 'indahu illa bi ta'ati. Hadis ni tuan-tuan, Allah SWT wahyukan dalam hati Nabi. Allah wahyukan turih tuan-tuan dalam hati Nabi SAW. Ini cara yang kedua. Turih masuklah hati Nabi.
Yang bermaksud sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Allah telah mengembuskan ke dalam diriku bahawa setiap jiwa tidak akan mati kecuali Allah akan disempurnakan rezekinya. Ini dah tuan-tuan. Ni maklumat ni tuan-tuan. Maklumat ini Allah masuklah hati Nabi SAW. Maknanya apa? Manusia ni sebelum kita hidup lagi, sebelum roh dimasukkan dalam jiwa kita, rezeki kita telah ditentukan oleh Allah SWT. Itu maksud dia. Rezeki kita tu dah tahu dah. Kita ni tara mana, mengaji kita ke apa ke, wang ringgit kita lagu, semua rezeki kita telah ditentukan oleh Allah SWT. Tetapi bukan bermaksud seumpama seperti golongan Qadariyah. Ini kena faham bagi elok. Qadariyah ini iaitu kefahaman yang jauh daripada kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyerahkan segalanya itu kepada Allah yang Azza wa Jal, sehingga kan mereka tidak ada langsung usaha dan ikhtiar mereka di dunia ini. Karena mereka mengatakan bahawa aku ni dah miskin, nak buat lagu mana, tahani lah aku. Dah, tuan-tuan. Islam bukan begitu. Islam bukan kefahaman seperti golongan Al-Firqah Al-Qadariyah, iaitu semua bersandarkan kepada Tuhan saja. Kita ni tak ada ikhtiar langsung. Kita ada ikhtiar. Usaha kita pilih sama ada nak buat benda baik ataupun nak buat benda jahat. Kita pilih sama ada kita nak berikhtiar, kita nak berusaha bersungguh-sungguh, ataupun kita bermalasan dan kita beralas-alasan saja. Ada orang dia bagi alasan, aku dah lagu ni, aku dah lagu sekian-sekian. Itu alasan, kamu tak berikhtiar, kamu tidak berusaha. Masakan tidak, muka surat 200 lebih sampai ke 700 muka surat dalam ilmu sirah ni tuan-tuan. Semua bagaimana strategi dan usaha Nabi untuk memenangkan Islam. Nabi Rasulullah tuan-tuan, boleh saja Nabi angkat tangan memohon doa. Doa Nabi mustajab. Doa Nabi makbul. Kenapa Nabi tak angkat tangan benarkan semua peperangan demi peperangan dalam Islam? Tetapi tuan-tuan akan jumpa tajuk yang akan datang ini, Ghuzwatul Uhud. Peperangan Uhud, peperangan dalam Islam. Peperangan tersebut di awalnya Islam menang. Islam menang di awalnya. Tuan-tuan akan tengok nanti pembahasan yang sangat detail. Mulanya macam mana tentera Islam serang. Siapa yang pegang panji, siapa pula lepas tu bila mati gugur saja musyrik Mekah yang pegang panji, siapa pula yang pegang dan sebagainya. Lama tuan-tuan sekalian, dipendekkan cerita, perang Uhud tentera Islam kalah. Maka subhanallah, saya nak sebut bahawa ikhtiar dan usaha itu iaitu salah satu daripada ajaran agama Islam. Tetapi semua itu di bawah ilmu Allah. Allah dah tahu dah takat mana kita punya keputusannya. Ini di antara di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Yang ketiga, malaikat datang kepada baginda dalam rupa seorang manusia lelaki, lalu bercakap kepada baginda hingga baginda faham apa yang dikatakannya. Wahyu jenis ini kadang-kala dilihat juga oleh para malaikat. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada kalanya Jibril alaihi salam dia menyerupai seorang lelaki. Satu hadis yang sangat terkenal, hadisun masyhur. Seorang lelaki yang berpakaian serba putih, rambut hitam. Datang berteleku di hadapan Nabi SAW. Lalu lelaki ni tuan-tuan tanya 3 soalan. Yang pertama, apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Semua kita tahu hadis tu. Para sahabat tuan-tuan tertanya-tanya, terpinga-pinga. Kita dengan tak kenal kawan ni mamai tanya Nabi pula tu. Kok nak minta izin dulu ke apa ke? Tak. Para sahabat ada di antara mereka yang cuba untuk menyekat tuan-tuan sekalian persoalan tersebut. Tapi Nabi SAW tak bagi. Nabi jawab balik. Bila orang tanya, Nabi jawab. Ini adab akhlak. Bukannya buat jual mahal. Dia ada ilmu, dia buat jual mahal boleh. Tak. Nabi bila orang tanya soalan kat dia, dia cuba supaya untuk menjawab, merespon pertanyaan tersebut. Nabi jawab. Jawab dan sebagainya, anta'amrullah ka'annaka tara. Hadis riwayat Muslim, bahkan disebut dalam Matan Arba'in oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nabi jawab satu-satu, Islam itu apa, akidah itu, iman itu apa, ihsan itu apa. Sehinggalah Jibril kata apa, sadaqta, betul. Para sahabat pun pelik, hang tanya, Nabi jawab, lepas tu hang membenarkan. Seolah-olah hang tu lebih faham daripada Nabi. Para sahabat seolah-olah macam pelik daki ni. Bila
Sahabat Nabi tanya, siapa pemuda tadi ni? Nabi kata, huwa Jibril. Dia adalah Jibril alaihi salam yang mendatang, yang memberikan wahyu, menjadi perantaraan wahyu daripada Allah SWT. Baru sahabat tahu bahawa yang mai duk tanya Nabi itu adalah Jibril alaihi salam. Itu cerita dia. Ini di antara kaedah bagaimana wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW melalui jelmaan Jibril AS berseorang lelaki. Baik. Yang keempat, wahyu datang kepada baginda dalam dentingan suara loceng. Inilah wahyu yang paling berat pengaruhnya terhadap baginda. Kedatangan malaikat tidak dapat diketahui secara jelas oleh Nabi, sehingga dahi baginda berkerut mengeluarkan peluh pada hari-hari yang sedang sejuk. Juga apabila baginda sedang menunggang unta, tiba-tiba unta itu tersembam ke tanah. Pernah satu kali wahyu turun dengan cara seperti ini, padahal Nabi SAW sedang beristirahat di paha Zaid bin Thabit. Maka tiba-tiba Zaid berasa sangat berat sehingga hampir saja melepaskannya. Maknanya apa tuan-tuan? Kaedah yang keempat, Allah wahyukan kepada Nabi melalui deringan bunyi loceng. Dengar bunyi loceng. Dan metod dan cara inilah yang Nabi rasa berat sungguh berbanding dengan cara-cara yang lain. Hak ni dia berat. Hak ni dia berat sikit. Bila dia wahyu turun pada Nabi ni, dengar macam bunyi loceng tu, tak tahulah bagaimana keadaannya, Nabi rasa berat. Sehingga akan berpeluh Nabi. Sehingga kan dalam riwayat mengatakan bahawa ketika itu Nabi SAW sedang berehat. Kepala Nabi itu duduk dekat paha Zaid bin Thabit. Kita tahu, kita belajar dalam ilmu sirah, Zaid bin Thabit ini di antara anak angkat Nabi SAW. Anak angkat Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW memberi nama kepada Zaid bin Thabit ni Zaid bin Muhammad. Allah tegur Nabi, kalau anak itu anak kandung, buh nama sendiri. Kalau anak angkat, jangan buh nama kita. Zaid bin Thabit, buh nama Zaid bin Thabit. Jangan buh Zaid bin Muhammad, jangan. Nabi abang Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok ayat Al-Quran membahaskan perkara itu. Itu teguran Allah kepada Nabi SAW. Teguran itu bukan bermaksud merendahkan credibility Nabi Muhammad SAW. Bukan, jangan faham lagu tu. Teguran itu bermaksud apa? Teguran itu ialah mendatangkan satu hujjah, satu nas, satu dalil, satu ilmu kepada kita. Kalaulah Allah tak tegur Nabi, tuan-tuan, senang-senang saja. Anak orang kita bibuh nama anak kita. Bercampur habis nasab keturunan apa semua. Islam jaga benda tu. Dalam maqasid syar'iyah, karangan Ad-Doktor Raisuni hafizahullah, dia menyebut bahawa ada 5 perkara. Bahkan saya berkata 6 perkara. Asas ataupun maqasid, maksud agama itu. Di antaranya adalah al-hafzun nasab. Al-hafzun nasab, iaitu menjaga nasab keturunan. Maksudnya apa tuan-tuan? Segala hujah, segala ijtihad fuqaha, segala keputusan nas para ulama kita tuan-tuan, mesti menjaga 5 perkara ni. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga apa lagi? Nasab keturunan. Kalau kurang ke 5 di antara salah satu, ada masalah dan something wrong terhadap keputusan fuqaha tersebut. Itu masuk dia. Ini kena belajar dalam satu disiplin ilmu disebut sebagai maqasidus syar'iyah. Baik, tuan-tuan sekalian. Itu caranya. Sehingga kan bila mana Nabi kepala Nabi duduk di paha Zaid bin Thabit, bila turun wahyu dalam keadaan ini tuan-tuan sekalian, berat sungguh tu sehingga menyebabkan paha Zaid bin Thabit ni nak gemuk, sampai ni nak nak patah. Dalam istilahnya nak patah. Maknanya ini dia tuan-tuan. Kita sebut bahawa sifat wahyu itu berat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita, masyarakat kita, memandang tinggi kepada Ahlul Quran. Betul. Memang betul. Dalam hadis memang banyak cerita tentang Ahlul Quran. Dalam Al-Quran memang cerita tentang kelebihan Ahlul Quran. Memang banyak. Tapi ingat bahawa ada juga ancaman-ancaman kepada Ahlul Quran. Itu dah tuan-tuan. Jangan kita duk baca hadis-hadis tentang kelebihan Quran, man qara hadfan min kalamillah dan sebagainya.
Jangan duk baca hak tu je. Kena baca juga at-targhib wa tarhib. Ancaman kepada Al-Quran yang tidak amanah dengan ilmunya. Itu dia tuan-tuan. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ahli ilmu. Begitu juga para pendakwah. Ya, berapa banyak kelebihan man da'a ila huda walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Memang banyak Al-Quran cerita tentang kelebihan berdakwah. Tapi ingat, ada satu lagi elemen yang kena tahu bahawa ancaman kepada pendakwah yang gunakan kedudukannya, dia punya jalan dakwah itu untuk kepentingan dunia dia. Wal'iyadzubillah. Kita tidak mahu yang itu. Sebab tu soal keikhlasan ini tuan-tuan sekalian, kita perlu berjuang tiap hari dengan diri kita. Siapa pun kita. Sama ada saya ataupun tuan-tuan, masing-masing kita sedang berjuang bagaimana nak mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan sekalian. Baik, yang kelima, Nabi melihat malaikat dalam rupa asalnya. Diwahyukan kepada baginda apa yang Allah perintahkan untuk diwahyukan. Cara turun wahyu seperti ini terjadi 2 kali sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah An-Najmi. 2 kali saja berlaku. Ketika mana Jibril menyerupai dirinya sendiri, tuan-tuan. Bukan macam seorang lelaki, tak. Itu jelmaan Jibril AS. Maknanya sifat Jibril AS sifat yang besar. Dalam riwayat yang sahih, apabila satu hari ketika mana Nabi SAW sedang berjalan, seolah Nabi sedang mendengar orang memanggil Nabi. Nabi tengok ke belah kanan, Nabi tak nampak siapa. Tengok belah kiri pun tak nampak siapa. Depan belakang. Bila Nabi tengok ke atas, rupanya Jibril alaihissalam sedang duduk di antara langit dan bumi. Tuan-tuan, ni bukan saya reka cerita. Tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat yang sahih pada muka surat yang sebelum ni, kalau tuan-tuan ingat cerita itu. Bila Nabi menongok ke atas, Nabi tengok Jibril alaihissalam sedang duduk di antara langit dan bumi. Tuan-tuan berbayang tengok betapa besarnya ini makhluk Allah, hamba Allah yang bernama Jibril alaihissalam. Sebab tu jangan buat main-main, tuan-tuan sekalian. Para malaikat, tentera-tentera Allah yang bernama malaikat ini. Tuan-tuan akan jumpa pada pertemuan-pertemuan akan datang. Ini baru muka surat cerita tentang, baru nak cerita tentang perjalanan dakwah Nabi ni. Tak cerita tentang peperangan dalam Islam. Tuan-tuan bila masuk cerita dalam bab Ghuzwatul Badar, tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan sekalian, bagaimana pertolongan Allah kepada tentera umat Islam melalui malaikat, para malaikat. Itu boleh malaikat. Kata Ustaz, boleh kita boleh, maknanya betul ke cerita ni? Semua ini ada sanadnya. Sebab tu kata Islam ini ada disiplin ilmu. Islam ini ada sanad dia. Semua cerita-cerita hak kita baca ni tuan-tuan, semua mengandungi sanad. Mubarakfuri, pengarang kitab kita ni tuan-tuan, dihabaq dalam mukadimah dah. Kalau tuan-tuan ingat pada mukadimah kitab ni tuan-tuan, dia menyaring kitab-kitab masuk dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ni. Status penilaian para ulama hanyalah berkisar as-sahih dan hasan saja. Dhaif yang terlalu berat dan sama ada dhaif yang ringan, Mubarakfuri tak bermasuk dalam kitab ni. Itu dah cerita dah tuan-tuan sekalian. Saya nak sebut bahawa semua dalam perbahasan ni semua telah dinilai oleh para ulama muhaddithin dalam cabang ilmu ad-dirayah dan juga ar-riwayah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya nak sebut bahawa ini makhluk Allah yang bernama Jibril alaihissalam. Besar sifatnya. Yang keenam, Allah mewahyukan wahyu kepada Nabi sementara baginda berada di atas 7 lapis langit pada malam Mi'raj. Dah tu dah. Cerita juga tentang bagaimana peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ketika mana Jibril bukan menjadi perantaran di antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra' Mi'raj, Allah pertemukan di antara bainal 'abd wal rabb, di antara hamba dengan Tuhannya. Pada waktu itu Jibril tak mampu untuk meneruskan perjalanan untuk bertemu dengan Allah, tak boleh dah. Tuan-tuan sekalian, maka Allah wahyukan salat, syariat salat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, syariat salat itu, wahyu itu
hanyalah di antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bukan melalui Jibril alaihi salam. Ini metod yang keenam. Macam mana Allah wahyukan, tuan-tuan, ya, kepada Nabi SAW. Baik, yang ketujuh, Allah mewahyukan, menyampaikan sendiri firman-Nya kepada Nabi tanpa perantara malaikat, tetapi masih dari balik tabir, seperti percakapan Allah dengan Musa bin Imran. Ini dah, tuan-tuan. Ya, berlaku juga, tuan-tuan, Allah sendiri mewahyukan para anbiya alaihi salam. Ya, bukan melalui Jibril alaihi salam, bukan. Ya, tetapi Allah tidak memperlihatkan zatnya. Kita, ustaz, bagaimana zat Allah? Jangan kita memikirkan zat Allah. La yufakkar apa dia? La tatafakkaru min khalqillah. Ya, jangan, maknanya jangan kita memikirkan zat Allah, kita perlu memikirkan ciptaan Allah. Makna langit, bumi dan sebagainya. Itu tak apa. Memikirkan kebesaran Allah. Tapi kalau fikir zat Allah, masalah kita. Sebab zat Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Ini kaedah dia. Nah, baik. Maka subhanallah berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Allah bercakap sendiri dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan ada ulama menambahkan jenis wahyu yang ke-8. Itu Allah bercakap secara langsung berhadap dengan Nabi tanpa memakai tabir. Ini merupakan isu yang diperselisihkan oleh para ulama salaf dan khalaf. Demikianlah huraian ringkas tentang tahap-tahap wahyu dari tahap pertama hinggalah ke-8. Ini perbahasan. Ada yang mengatakan 7 saja. Ada yang mengatakan sampai 8. Ya, jenis Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia, tuan-tuan. Bagaimana anwa' al-wahyi, bagaimana pembahagian wahyu yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan sekalian, jadi saya kata, tuan-tuan, dekat tu dulu ya, perkongsian sirah kita pada pagi subuh ini. Insya-Allah pada pertemuan akan datang, tuan-tuan, kita sambung pembacaan sirah kita ini pada bab yang ke-8, bab yang baru, iaitu tahap pertama sebuah kesungguhan dakwah. Marhalatul ula. Dakwah yang pertama, macam mana Nabi menyampaikan strateginya dalam menyebarkan Islam di bumi Mekah Al-Mukarramah. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan pergi sedikit demi sedikit. Tak apa, kita bukan nak masuk periksa pun, kita bukan nak jawab periksa apa semua pun. Pergi sikit-sikit tak apa. Nah, yang penting kefahaman kita boleh mengambil fiqhus sirah ataupun fiqhul hayat, kefahaman terhadap ilmu sirah itu untuk kehidupan kita. Bukannya bersifat mati dalam kitab-kitab turas Islami kita sahaja. Saya letakkan itu dulu perkongsian sirah kita pada pagi ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.